أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونستلطفه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita pada petang yang mulia ini dapat sekali lagi bersama dalam majlis kita ini, majlis Miftahul Ilm, anjuran Lajnah Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya di Kuala Lumpur ini. Saudara-saudari yang saya hormati, hari ini kita nak sambung perbicaraan kita tentang fiqh. Ya, pada minggu yang lepas kita berbicara tentang balignya orang yang murahib, okay? Dan alamat-alamat kepada baligh. Habislah cerita di situ, kita telah berbincang sehingga sampai ke muka surat 77. Ya. Yang terakhir kita bincangkan ialah kewajiban ibu dan bapa secara fardu kifayah mengajarkan anak-anak mereka tentang perkara-perkara asas dalam agama yang kita panggil fardu ain. Okey. Dan belanja pengajaran itu adalah daripada duit anak-anak itu sendiri sekiranya mereka ada duit lah, sekiranya mereka ada harta. Okey. Semua nak tahu budak-budak itu lahir harta dah ada bersama dengan dia. Dia anak yatim, ya. So dia meninggalkan ayah dia meninggalkan pusaka yang banyak contoh. So belanja pelajaran dia adalah diambil daripada harta dia itulah. Okey. So macam-macam ada. Seorang anak yang masih kecil mendapat wasiat daripada datuk, contoh pemberian hidup dan sebagainya. So jangan kita fikirkan bahawasanya mengambil harta si anak itu sendiri suatu yang pelik dalam agama. Itu tidak pelik. Kalau tak ada harta, budak itu tidak ada harta, maka harta bapaknya. Barulah ke harta bapaknya. Seperti yang berlaku, yang biasa kita tahu. Okay. Kemudian tak ada, ambil harta mak dia. Ini pun masih lagi biasa. Okay. Kalau tidak ada harta untuk memberi pendidikan kepada anak-anak ini, maka sepatutnya, dan ini yang jarang berlaku, sepatutnya anak-anak ini mesti dibiayai oleh Baitul Mal. Ya. Dan dalam negara kita ini pun sebenarnya ada Baitul Mal, ya, di wilayah persekutuan terkenal, ya, Baitul Mal wilayah persekutuan, dan memberikan khidmat sudah puluhan tahun kepada anak-anak umat Islam di wilayah persekutuan ini. Juga di negeri-negeri yang lain, saya percaya Baitul Mal di negeri-negeri yang lain pun aktif. Ya, aktif. Cuma walaupun ada di tempat-tempat yang tertentu dia kurang aktif, ataupun kalau dia aktif pun dia tak sampai ke sasaran. Ya, dia tak sampai ke sasaran yang sebenar lah. Okay? Barangkali kerana ketidakcukupan dana, kerana keterhadnya dana yang nak digunakan, dan macam-macam lah cerita di situ. Tapi walaupun dari sudut syaraknya
tanggungjawab untuk memberi pendidikan kepada anak-anak umat Islam yang tidak mempunyai harta ataupun mak ayah mereka tidak mempunyai harta, ya, tertanggung sebenarnya di atas Baitul Mal. Dan Baitul Mal itu diuruskan oleh pihak kerajaan. Fa illam yakun fa'ala aghniya'il muslimin, kalau tak ada harta juga, contohnya Baitul Mal tak rok, duit tak banyak, ya, cukai yang dikutip, dana-dana yang dapat tu tak rok mana, ya, maka tanggungjawab mengajarkan anak-anak umat Islam itu kena kepada aghniya'il muslimin. Okey, orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin. Itu orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin ini mesti sentiasa didekati, mesti sentiasa diberi kesedaran, ya, dipupuk untuk sentiasa mengetahui dan mengingati, menginsafi, tanggungjawab, ya, syarak ke atas mereka. Mereka bukan kaya untuk diri mereka sahaja, bahkan di dalam harta mereka itu ada harta-harta orang lain. Harta zakatnya, harta sedekahnya, harta pembiayaan masakinil muslimin, harta pembiayaan pembelajaran anak-anak umat Islam yang tidak mampu. Okey. Taib, hari ini kita nak masuk ke faslun fi bayani al-istinja'i bil hajari. Ini satu fasal, khabar pada mubtada' mahzuf, takdir dia hadza tu isim isyarat. Isim isyarat itu kembali kepada mana? Kepada apa yang kita nak baca depan. Apa yang sedang kita duk sedia nak baca. Ini depan ni ialah satu fasal pada nak menerangkan istinja dengan batu. Kita dah mula masuk ke dalam perbincangan fiqh. Kalau sebelum pada ni permulaan kepada fiqh, iaitu perbincangan mengenai alamat baligh bagi seorang anak. Okey. Jap, saya nak buka lampu. Gelap pula rasanya. Okey. Faslun fi qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Katanya musannif kita ni siapa? Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Itu kita kena sentiasa ingatlah. Okay. Dan kita kena sentiasa berterima kasih kepada para ulama kita. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkuril nasa lam yashkurillah." Atau kama qala. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. So kita kena dahulukan terima kasih kita kepada para ulama, kerana dengan mereka nilah, ya, dengan adanya para ulama nilah menyambung apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ulama sebagaimana yang kita tahu, mereka adalah warasatul anbiya, mereka yang mempusakai ilmu para nabi-nabi. Okay. Dan ilmu itu berada di dada-dada para ulama. Al-ilmu fi suduril ulama. Itu dalam prinsip agama kita macam tu. Ilmu itu bukan berada di buku, bukan berada di kitab, bukan berada di Google, lebih-lebih lagi bukan berada di YouTube. Ilmu itu berada di dada-dada para ulama. So nak dapatkan ilmu, kena berguru dengan para ulama. Right? Itu prinsipnya dalam ilmu macam tu. Adapun yang dikutip dalam
Google, yang dikutip dalam YouTube, yang didengar dalam kaset-kaset, dalam MP3, MP4 dan sebagainya, iaitu secara khususnya kita tidak panggil ilmu, yang itu kita panggil maklumat. Okey. Orang zaman sekarang ni ilmu tak banyak, maklumat dia banyak. Maklumat banyak, tapi ilmu tak banyak. Pasal apa? Pasal jarang orang zaman sekarang ini yang sanggup untuk duduk di hadapan para alim ulama, mengambil ilmu daripada dada-dada para ulama. Bahkan nak cepat semua. Semua gaduh nak jadi ustaz. Semua bergaduh nak jadi ulama belaka. Okey. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun, ini satu fasal, fi bayan istinja'i bil hajari, pada menerangkan hukum hakam bersabit dengan istinja dengan batu. Okey. Katanya Tok Syarih kita ni siapa pula? Itu tuan kepada kitab Kashifatus Saja, ya, tulisan Al-Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Al-Syafi'i. Okay. Hebat orang Melayu kita ni, sehingga boleh syarah kitab ku Arab. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan Al-Syekh An-Nawawi Al-Bantani diberi julukan Al-Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i kecil, kerana kehebatan, kedalaman ilmu dalam disiplin ilmu fiqh. Baik, faslun fi bayanil istinja'i bil hajari. Katanya Syekh Muhammad An-Nawawi, wa huwal musamma bil mutahhiril mukhaffifi. Dan ia merujuk kepada al-istinja dengan batu, al-musamma yang dinamakan. Dia nilah yang dinamakan bil mutahhiri, dengan pembersih, al-mukhaffifi yang ringan. Okay. Pembersih yang ringan. Yang ringan tu dengan arti kata apa? Dengan arti kata dia membersihkan. Istinja dengan batu ni dia membersihkan seseorang daripada ain najis. Okey. Tidak daripada kesan najis. Okay. So istinja dengan batu ni dia menghilangkan ain najis, tapi dia tidak menghilangkan asarun najasah, kesan najis. Sebab tu yang menghilangkan kesan najis hanyalah air. Mana admin angkatkan paparan ke bawah, ya, ke bawah. Kita tengok syarah. Baik. Lagi. Bawah sekali. Itu dia. Cukup. Wa ammal ma'u, itu dia sebut. Dan adapun air, fahuwal mutahhiru, maka ia air, al-mutahhiru, ialah yang membersihkan, al-muzilu, yang menghilangkan apa? Asar. Boleh dhabit di situ. Al-muzilu apa? Al-asara, ataupun asaran, ya, ataupun asaran najasati, itu lebih jelas lagi. Ya, yang menghilangkan, membersihkan, menghilangkan asar kepada najis. So kita boleh buat kesimpulan bahwasanya istinja dengan batu ni dia menghilangkan ain, tetapi tidak menghilangkan kesan. Adapun istinja pakai air, maka istinja dengan air ini dia menghilangkan ain dan juga kesan, dua-dua sekali. Qala al-mu'allif rahimahullah, syurutu ijza'i al-hajari thamaniyatun.
Sebelum pada tu tak habis lagi perkataan Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantan. Wa yajibul istinja', kita masuk bawah dulu. Wa yajibul istinja'u la 'alal fauri. Okey. Wajib istinja' itu. Istinja' itu hukumnya wajib. Tetapi walaupun wajib kita basuh kecing, basuh berak kita tu, hukumnya wajib. La 'alal fauri, bukan segera. Maknanya kita kencing bukan kata wajib basuh selalu. Basuh segera. Lepas pada kencing tu basuh segera. Tak. Wajib tu wajib lah. Tetapi ya la 'alal fauri, bukanlah kata wajib basuh selalu. Macam tu. Bal inda khasyati tanjisi ghairi mahallihi. Bahkan ya, jadi wajib maknanya ketika takut menajiskan bukan tempatnya, tempat istinja. So yang jadi wajib istinja selalu tu ketika kita takut najis yang keluar itu menajiskan tempat lain, bukan sekadar menajiskan tempat, keluar najis itu sendiri. Takut najis itu merebak pergi ke tempat lain. Kita buang yang besar tu jadi pergi ke anggota yang lain. Okey. Keluar daripada tempat keluarnya itu. Okey. So pada ketika itu barulah wajib istinja tu selalu alal faur. Au iradati nahwi salati min kulli kharijin minal farji najisin yulawwithul mahalla yughsalu bil ma'i aw yumsahu bil hajari. Okey. Ataupun atau tu ataf ke mana? Ataf kepada inda khasyati. Okey, cerita kita tadi ialah apa? Wajib kita beristinja. Tapi wajib itu bukan wajib selalu, bukan wajib segera kena istinja. Lepas pada kencing, lepas pada berak, bukan kata wajib segera kita basuh. Ya. Bahkan jadi wajib yang sebenarnya ialah ketika takut menajiskan tempat lain. Jadi ecek najis itu ke tempat lain. Ataupun ketika au itu atau pada inda khasyatilah. So kalau kita nak curaikan di sini, au inda iradati. Au inda iradati. Ataupun ketika mahu contohnya semayang. Iradati nahwi salati. Ketika mahu seperti semayang. Apabila sebut kata mahu seperti semayang, bererti mahu kepada benda-benda yang berhajat kepada wudu, pada bersuci. Seperti semayang, boleh dikiaskan dengannya seperti tawaf, seperti nak masuk masjid, nak nak sentuh Quran, okey. Pada ketika itu sebelum daripada kita wudu, kita kena basuh berak dulu tu. Berak tadi tak basuh lagi, jangan ambil wudu naik semayang. Basuh berak dulu. Okey. So asal pada basuh kecing, basuh berak tu hukumnya wajib, tapi bukan segera kena basuh. Okey. Bahkan yang jadi kena basuh segera ketika kita nak kita takut najis itu merebak, ataupun ketika kita nak sembahyang sebagai contoh. Okey. Min kulli kharijin, wajib istinja itu daripada takluk kepada wajib istinja. Wajib istinja itu daripada apa? Min kulli kharijin, daripada setiap benda yang keluar. Minal farji, daripada faraj. Faraj ini maksudnya kemaluan lah. Kemaluan lelaki
kemaluan perempuan masuk dua-dua. Kedua-dua lelaki perempuan kita panggil faraj. Quran pun guna macam tu. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Tuhan guna perkataan furujah. Yang perempuan pun sama juga. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dia guna perkataan furujahunna juga. Okey. So min kulli kharijin, wajib istinja itu daripada setiap benda yang keluar, minal farji, daripada faraj, tak kira lelaki perempuan, depan ke belakang tak kira. Najisin, yang najis, najis itu sifat pada kharijin, setiap yang keluar yang najis. Yulawithul mahalla, yang mengotorkan tempat keluar najis itu. Okey. Titik situ. Okey. So hukumnya wajib istinja daripada setiap benda yang keluar daripada faras, ada benda tu benda najis yang mengotorkan tempat itu. Wa yusalu bil ma'i, dibasuh akan najis itu, akan yusalu kullu najisi, kullu khariji, dibasuh akan setiap yang keluar daripada faras itu. Itu naik fa'ilnya duduk di kembali kepada kullu khariji. Yusalu kullu kharijin, dibasuh akan setiap benda yang keluar itu bil ma'i. Okey. Dengan air. Au yumsahu bil hajar, ataupun disapu dengan batu. Okey. Yusalu kullu kharijin pun kita bercakap secara majaz, bukan secara hakikat. Dibasuh tempat keluar itu, bukan dibasuhnya yang keluar. Kalau dibasuhnya yang keluar itu tak ada faedah padanya, ya, kerana yang keluar itu tetap najis. Okey, air kencing tak boleh dibasuh. Air kencing ni dia najis, kalau basuh pun tak bersih, tak cuci. Yang kenderaan berat itu lagi-lagilah tak akan bersih kalau dibasuh. So bercakap di sini yusalu kullu kharijin, itu dengan maksud mahallu kulli kharij, tempat setiap yang keluar, maknanya sama ada depan ataupun belakang. Situ kena faham, situ kena faham. So ulama bercakap ringkas-ringkas, ya. Dia suka bercakap ringkas ni, ulama style ulama zaman dulu lah. Dia suka bercakap ringkas. Okey, so kita kena takdirkan, kita kena menzahirkan apa yang dihazafkan. Baik, habislah di situ. Syurutu ijza'il hajari liman yaktasiru alaihi thamaniyatu. Ini kita masuk pada syarat-syarat, ya, memadai, ya, istinja dengan batu. Liman yaktasiru alaihi, bagi orang yang hanya guna batu. Liman yaktasiru alaihi, bagi orang yang menggunakan, yang hanya menggunakan alaihi alal hajari, menggunakan istinja dengan batu. Itu terjemah dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab disebut liman yaktasiru alaihi, bagi mereka yang hanya guna ke atasnya, ke atas batu masa istinja. Okey. Syurutu mubtada thamaniyatun khabar. Syarat memadainya guna batu bagi orang yang hanya guna batu ialah thamaniyah, ada 8. Ada 8. So ni cerita macam mana batu tu boleh memadai, ya, dalam istinja. Bagi mereka yang hanya guna batu ketika istinja. Ini bukan masalah guna batu kemudian pakai air. Okay. Kalau orang yang guna batu dulu kemudian pakai air, ikutlah nak jadi macam mana sini. Okay. Dia sapulah dengan batu, batu tu tak cukup 3 pun, batu tu kalau ada najis-najis pun tak ada masalah. Sebab maksud pada dia guna batu di permulaan itu
untuk menghilangkan ain. Kemudian dia ikuti dengan air. Apabila ikut dengan air, ain-ain yang berbaki pun hilang dan kesan pun hilang. Okey. Dan itulah yang paling afdal. Okey, yang paling afdal dalam istinja itu ialah kita mulakan dengan istihjar, kemudian kita ikuti dengan air. Itulah yang paling afdal sekali. Baik, bagi mereka yang hanya nak guna batu, maka untuk menjadikan istinja pakai batu itu memadai dari sudut syarak. Ya, cukup syarat-syaratnya mengikut kehendak syarak, maka dia kena cukup syarat yang 8 ini. Ahaduha, pertamanya, ayyakuna bi thalathati ahjarin, adalah bahawasanya batu itu dengan 3 biji batu. Bukan ayyakuna al-istinja'u. Yakuna al-istinja' bi thalathati ahjarin. Dan adalah istinja itu dengan 3 biji batu. Okey. Dengan 3 biji batu. Okey. Au thalathati atrafi hajarin, ataupun 3 bucu batu. Right? Batu dah seketul aja, tapi batu tu besar sikit, dia ada 3 penjuru. Tu okey. Tu bagi nak menyempurnakan istinja dengan batu. Bagi orang yang hanya guna batu, tu kena faham baik-baik topik ini. Kena faham baik-baik. Okey, saya ulang sekali lagi. Bagi orang yang hanya guna batu untuk istinja, nak bagi cukup syarat memadai guna batu dalam istinja itu, dia kena lengkap, kena cukup 8 syarat. Syarat yang pertamanya ialah bahawasanya adalah istinja itu berlaku dengan 3 biji batu ataupun 1 batu tapi ada 3 penjuru yang boleh digunakan untuk istinja. قال المؤلف قال الشارح ولو حصل الإنقاء بدونها, sekalipun, walaupun, walau tu dah cantik dah, bahasa Melayu pun kita panggil walaupun hasillah oleh kesucian dengan kurang daripada 3 batu. Okay. Kita kata guna sekali batu, 1 batu dah bersih. Guna 2 batu dah bersih. Tak cukup 3 pun, dah bersih pun. Walaupun hasillah kesucian itu kurang daripada 3 batu, tapi nak 3 batu juga. Syarat sini, syarat yang ketat sikit, tak boleh ditawar lagi. Okey. So syarat untuk memadai istinja hanya pakai batu saja. Syarat pertama, istinja itu kena dengan 3 biji batu ataupun 1 batu besar yang ada 3 penjuru. Sekalipun suci, istijmar itu dengan guna 1 batu, 2 batu. Okey. Tapi nak 3 batu juga ataupun 3 penjuru juga. Dan mesti buat 3 penjuru itu. 3 batu itu. Barulah memadai kita guna batu sahaja ketika istinja. Boleh liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana ada sabda Nabi kita alaihi wasallam. So bukan saja-saja ni kata 3 batu ni, walaupun suci dengan kurang daripada 3 batu, wal yastanji bi salasati ahjarin, dan hendaklah beristinja seorang itu dengan 3 batu. Ni hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ada, tu ada sebagaimana di dalam paparan kita ni, Sunan Tirmizi ada, Sunan Nasa'i ada, Sunan Ibn Majah ada, Musnad Imam Ahmad ada dan lain-lainnya. Tu dalam Musnad Imam Ahmad disebut beberapa kali hadis ini, disebut disesuaikan dengan bab. Okey. Falau lam yahsul illa bi aktsara min ats-thalathati wajabat ziyadatu 'alayha.
Maka kalaulah tidak berlaku kecuali dengan lebih daripada 3 batu, jawab kepada lau, wajabat, maka wajiblah az-ziyadatu oleh tambah alaiha ala salasati. Alaiha ala salasati. Kalau tak berlaku apa? Fa'ilnya apa di situ? Fa'ilnya ialah al-inqa'u. Tu kena tanda baik-baik. Falau lam yahsul, kalaulah tidak berlaku oleh kesucian, kecuali bi aksara, kecuali dengan lebih daripada 3 biji batu ataupun 3 penjuru tadi, wajibatiz ziyadatu, wajib tambah di atas 3 batu ataupun 3 penjuru. Okey, so kena tambah. Kena tambah. Tak boleh hanya cukup 3 kali itu, 3 biji batu, 3 penjuru cukup. Cuci tak kira. Tak boleh. Tak boleh. Okey. So, selagi tidak berlaku al-inqa, kesucian pada istinja pakai batu tadi, ya, selagi tidak berlaku inqa, maka wajib ditambah sapu dengan batu. Jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7. Okey, dan seterusnya. Wa yusannul itaru in hasalal inqa'u bi syaf'in, dan disunatkan akan itar, mengganjilkan sapuan pakai batu ni, in hasalal inqa'u bi syaf'in, sekalipun telah hasil oleh inqa', oleh kesucian dengan genap. Syaf'in genap. Contoh kita kata 3 batu tak cukup, kita tambah 1 batu lagi. Tambah 1 batu lagi tu, maka berlakulah inqa. Maka disunatkan untuk tambah 1 lagi batu supaya jadi 5. Kerana al-itar itu disukai oleh syarak kita. Nabi SAW sangat-sangat menyukai al-itar. Apa itu itar? Mengganjilkan. Satu hadis disebut, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu pelik, ganjil. Ganjil dengan arti dia tak sama makhluk. Okey, dan Tuhan suka benda-benda yang dibuat secara ganjil. Okey. Ganjil itu artinya 3, 5, 7 dan seterusnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Habis kat situ. Wal afdalu fil kaifiyati ni kaifiyat pula nak ajar. Ulama ni dia ajar semua kat kita. Kita ni walaupun taklah besar sangat, tapi banyak perkara yang kita boleh ambil istifadah. Wal afdalu, dan yang paling afdal dalam bab istinja pakai batu ni macam mana nak buat? Fil kaifiyati, pada kaedah ataupun pada kaifiat nak istinja pakai batu ni, an yabda'a bil awwali min muqaddami safhatil yumna, bahwasanya memulalah oleh mustanji, orang yang beristinja itu, bil awali, dengan batu yang pertama. Bil awali ay bil hajaril awali, dengan batu yang pertama. Min muqaddimi safhatil yumna, daripada permulaan papan punggung kita yang sebelah kanan. Safhah tu bukan papan punggung semua, tempat keluar najis tu. Ni dia cerita tentang orang berak ni. Macam mana nak istinja orang berak pakai batu? So dia mulakan istinja dia tu dengan batu yang pertama. So dia mulakan di sebelah permukaan dubur. Terpaksa sebut di sebelah kanan. Wayudiruha, kemudian dia putarkan. Qalilan, sikit-sikit.
ila an yasila ila alladhi bada'a minhu, sehinggalah sampai kepada tempat yang dia mulakan yang sebelah kanan tadi. Sampai gitu sekali aja. Woi, jangan main-main dengan para ulama. Nak suruh kita ni bersih. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So sampai begini sekali diajarnya supaya kita benar-benar suci bersih, terputus kita daripada najasa. Guna batu, ya. Summa bisani, kemudian pula, ya, kemudian dengan asani ay bil hajari tsani, dengan batu yang kedua pula, ya, kita mulakan dengan batu yang kedua pula, min muqaddimati safhatil yusra kadzalika. Kita mulakan yang kedua ini, batu yang kedua ini di permulaan tempat keluar najis yang sebelah kiri. Kadzalika, buat seperti itu juga. Maknanya kita mulakan di sebelah kiri, kemudian kita putarkan dia sikit sehingga sampai kepada permukaan sebelah kiri pula tadi. Itu lawan kepada yang pertama. Okey. Tu cerita dia untuk batu yang kedua. Thumma yumirru thalitha ala safhataini wal masrabati jami'an. Kemudian yumirru ya. Yumirru ni nak kata macam mana ni? Yumirru. Sebab apa? Sebab ni summa ni huruf haraf ataf kan? Ataf ni dia ataf ke mana ni? Kalau dia ataf pada an yabda'a, dia kena baca an yumirra. Sepatutnya begitu ya. Tu tak tahulah sebab apa dia bubuh bagi depan situ. Barangkali dia dah putuskan. Tapi nak kata putus, dia guna perkataan summa. Summa itu ialah harfu atfin. So la'alla sawab. Moga-moga yang betul di sini summa yumirra. Sebab apa? Ataf kepada an yabda'a, ada an kat depan tu. An dia menasabkan fi'il mudhari'. Summa yumirra thalitha, kemudian dia memperlalukan apa dia? As-salisa ay al-hajar as-salisa, batu yang ketiga, ala safhataini, ke atas permukaan dua-dua belah, ya, kiri dan kanan, wal masrabati, dan ya di atas, sebut lubang keluar najis tu jami'an, semua sekali. Maknanya kalau kita nak buat macam ni kan, buat contoh, ambil batu, mana batu? Main-main batu satu. Ni batu hentam je lah, apa-apa pun. Okey. So kita, batu yang pertama kita start sebelah kanan, kita putar sehingga jumpa sebelah kanan pula. Batu yang kedua kita mula sebelah kiri, kita putar sehingga bertemu dengan sebelah kiri. Kemudian batu yang ketiga kita sapu tengah macam tu, biar kena kiri kanan dan kena lubang tempat keluar najis itu. Itulah lebih kurangnya. Boleh sampai gitu sekali aja? Iya. Okey. Dalam agama lain ada ke tidak ada, tak benar ni. Besar kemungkinan dalam agama lain tak peduli pun benda-benda macam ni. Okey. Baik. Qala fil misbahi, berkata tuan punya misbah, al-misbahul munir, maknanya kitab kamus. Wal masrabatu, apa itu wal masrabatu? Tu disebut di atas tu, ala safhataini wal masrabati jami'an. Masrabah tu apa? Wal masrabatu bi fathir ra, ya, dan perkataan masrabah dibaca dengan fathah ra. Okey. Ba tu atau ba itu takluknya di mana? Sebenarnya takluk dia mahzuf. Okey. Wal macam mana?
hala kaunihi makru'at, hala kauniha makru'atan bi fathir ra. Dia sepatutnya macam tu ya. Sebab itu takluknya di muta'allaq yang mahzuf, jadi hal kepada al-masrabah. Wal masrabatu hala kauniha makru'atan bi fathir ra. Sepatutnya begitu ya. So tak apalah. Itu antum kena belajarlah nahwu dengan baik. Baik, wal masrabatu, dan perkataan masrabatu bi fathir ra'i, ya, hal keadaan perkataan ini dibaca dengan fathah ra, la ghairu, tak boleh baca dengan baris yang lain. Okey, la ghairu, tak boleh baca dengan baris yang lain. La, apa nak kata? La bi fathir ra'i, la yuqra'u, la tuqra'u bi ghairi fathir ra. Macam itulah lebih kurang kalau kita nak takdirkan. Okey? La ghairu ay la ghaira fathir ra. Gitulah mudahnya. La ghairu ay la ghaira fathir ra. Ghairu tu dia tak bagi depan sebab dia hilangkan, dia hazafkan mudhafun ilaih dia. La ghairu. Sepatutnya perkataan ghairu ni mana boleh dia terpisah daripada mudhafun ilaih, mudhafun ilaih dia. Okey, mesti ada mudhafun ilaih lepas pada ghairu. Ni di sini alamat kepada mudhafun ilaih dia dihazafkan ialah bari depan dia. Kalau dia duduk, kalau mudhafun ilaih dia ada, dia kena baca dengan bari atas. La ghaira fathir ra, dia kena baca macam tu. Apabila perkataan ghairu duduk satu-satunya dihazafkan mudhafun ilaih, maka dia dibaca bagi depan. Bagi depan tu menunjukkan adanya mudhafun ilaih yang dihazafkan. So kita pun kena niat, baca bagi depan ni dengan niat ada haraf jar yang haraf jar dah, mudhafun ilaih yang dihazafkan. La ghairu ay la ghaira fathir ra, tak boleh baca dengan selain fathah ra. Kita nak pergi baca dengan al-masribatu kasrah ra, salah. Al-masrubatu baca dengan dhammah ra pun salah juga. Okey. Apa maksud wal masrabatu? Dan masrabah itu ialah majral ghaiti, laluan, alamak kena sebut pula, laluan kenderaan berat. Macam tu. Wa makhrajuhu, dan tempat keluarnya kenderaan berat itu. Okey, boleh faham ya? Kalau tak faham lagi, tak tahu takkan nak cakap semua terang-terang belaka kan? Malu juga aku. Okey, so al-masrabatu itulah makna dia. Laluan dan juga tempat keluar tu. Yang aku buat macam ni tadi tu. Tadi pun dah malu dah. Aku buat bodoh ya buat tu. Okey, tu kena faham-faham lah ya. Sumiyat bidzalika linsirabil khariji minha. Dinamakan al-masrabatu bidzalika ay bil masrabati. Masrabah ni dinamakan sebagai masrabah pasal apa? Linsirabil khariji, kerana menyerapnya benda yang keluar tu, kenderaan berat yang keluar tu daripada tempat itu. Dia menyerap keluar kan. Fahiya ismun lil mawdi'i, maka ia perkataan masrabah itu ialah nama kepada tempat itu. Nama kepada tempat keluar benda itu. Allah, beratnya sini kan. Habis syarat yang pertama. So syarat yang pertama ialah bagi orang yang hanya nak guna batu ketika istinja. Okey, syarat pertamanya ialah mesti guna 3 biji batu. Tak boleh kurang daripada 3 biji. Okey, ataupun 3 penjuru batu. Batu sebiji aja.
Tapi wajib dengan 3 penjuru batu. Qala al-muallif rahimahullah, tengok balik kata musannif di atas, syurutu ajza'il hajari thamaniyatun an yakuna bi thalathati ahjarin wa an yunaqqal mahallu. Betul ya? Yunaqqa al-mahallu. Okey. Katanya syarih pula wathaniha, dan syarat yang keduanya, dan kedua daripada syaratnya, an yunaqqal mahallu, bahwasanya dibersih akan tempat. Ataupun membersihlah oleh batu yang 3 biji itu tempat. Apabila kita guna 3 biji batu tu ataupun 3 penjuru batu tu ketika istinja, maka bersih tempat. Apabila bersih tempat tu, maka barulah dia cukup syarat memadai guna batu. Syarat yang keduanya. Syarat banyak lagi tu. Ada 8 dia sebut tadi. Semua kena cukup belakang ni 8 ni. Okey. Syarat yang keduanya ialah bahawasanya disucikan akan tempat keluar najis itu. Pakai 3 biji batu tu, suci tempat tu. Bihaitsu, dengan sekira-kira, la yabqa illa asarun la yuziluhu illa al-ma'u aw sigharul kharafi. Okey. Dengan sekira-kira. Okey, dengan sekira-kira dengan sekira-kira tidak kekal di tempat itu, fil mahalli. La yabqa ay la yabqa fil mahalli. Tidak tinggal, tidak kekal di tempat keluar najis itu. Illa asarun, kecuali yang kekal hanya kesan saja. Ni balik pada apa yang saya ceritakan di awal kelas tadi. Bahawasanya istinja dengan batu ni dia menghilangkan ain, dan air itu menghilangkan kesan. Okey? Ini dia. Dengan sekira-kira tidak tinggal di tempat tu, fil mahalli, di tempat keluar najis itu, illa atharun, kecuali tinggal kesan saja. Kesan najis. Atharun ay atharun najasati. La yuziluhu, yang, itu jumlah tu jadi sifat kepada atharun. Atharun la yuziluhu, kesan yang tidak menghilang akan ia akan kesan. Hu rajak dhamir kepada kesan. Atharun la yuziluhu, yang tidak menghilang akannya akan kesan itu, illal ma'u, kecuali hanya air. Kecuali hanya air. Al-ma'u fa'il kepada yuziluhu. Okey, dan kita terjemah hanya air, kerana uslub ini uslub adat, dia guna adatul qasri. Uslub ini uslub al-hasru. Al-hasru yufidul qasri. Uslub apa? Uslub an-nafy wal istisna. Uslub la illa. Okey? Apabila guna la illa, macam syahadat kita la ilaha illallah, maka kita kena terjemah tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali hanya. Ada hanya. Ada hanya. Okey? Sini pun sama juga. Hanya Allah tadi. La yuziluhu, yang tidak menghilangkan akan kesan itu, illal ma'u, kecuali hanya air. Tu kita buh hanya tu sebab apa? Bab uslub ini uslubul hasri, yang mana yufidul qasra, yang memberi faedah hanya air saja menghilangkan kesan tersebut. Au sigharul kharafi, ataupun tembikar yang kecil. Sigar maknanya kecil-kecil. Yang apa nama kita panggil apa? Laik. Orang Kelantan panggil laik.
Al-kharafi itu apa? Tembikar. Itu saya pun tak tahulah bagaimana, ya, bagaimana tembikar yang jenis la'i ini, jenis halus perbuatannya ini, dia boleh menghilangkan kesan najis. Itu saya pun tak tahulah macam mana. Cuma al-kharafu, perkataan al-kharafu dalam ini bagi bawah sebab dia mudhafun ilaih. Al-kharafu tembikar itu apa makna tembikar? Kalau dirujuk di dalam kamus, al-kharafu makna dia al-awani allati tusna'u minat tini thumma tushawwa ataupun tushwa. Ya, bekas yang dibuat daripada tanah kemudian dibakar. Itu makna tembikar. Kita tahu kan, tembikar itu labu sayungnya, tempayannya, kolahnya pada zaman dahulu kan. Zaman Nabi SAW ada satu perkampungan dipanggil perkampungan Hajar yang didiami oleh Bani Hajar. Okay. So Bani ini produk utama dia, ya, yang terkenal tempat dia, boleh kata semua orang buat benda tu belaka, iaitu pembuatan tembikar. Tu hebat. Masya Allah, tabarakallah. Okay. So dia orang barangkali ada tanah, tidak seperti di Madinah. Ya, di Madinah ni rata-rata pasir dan batu. Okey. Adapun di sebelah luar daripada kota Madinah, maka di sana ada tanah-tanah. Seperti di mana? Seperti di Buthan. Ya, kalau kita pergi ke Madinah sekarang ni, ada nama tempat itu nama Buthan. So di situ tanahnya cantik, tanah liat macam lebih kurang tempat kita ni. Liat berpasir gitu, lebih kurang. So di sana ada empangan, ya, empangan tu dipanggil saddu Buthan. Okey, saddu Buthan. So di tempat itu air ditakung untuk tujuan pengairan lah, pengairan. Dan untuk tujuan sumber air lah di Madinah. Ya. Baik, itu cerita tanah. So tanah ada di bumi Madinah, bukan tak ada. Jangan kata di Madinah ada pasir saja. Okay, ada tanahnya. Dan daripada tanah itulah, ya, kabilah Bani Hajar, mereka buat produk-produk tembikar. Salah satunya kullatun. Kolah yang kita duk panggil kolah tu kan, asalnya satu tembikar hasil daripada produk Bani Hajar, yang mana Nabi SAW menggunakan tembikar itu. Okey. Tempayan besar. Dia bukan tempayan kecil, tempayan besar. Yang mana Nabi kata dalam hadis, Nabi SAW, idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khubuth, atau kama qala alaihi wasallam. Hadis ni diriwayat oleh banyak orang, termasuk Sunan Tirmizi dan lain-lainnya. Okey. Dan hadis ni dinilai dhaif oleh para ulama hadisnya. Tapi walaupun hadis ni hadis dhaif, ulama berpendapat bahawasanya maknanya betul. Walaupun hadis ni dhaif, dari sudut kekuatan hujahnya tak boleh buat hujah, tetapi dari sudut hakikatnya benda tu betul. Apabila air itu cukup 2 qalah, dia tidak menanggung najis. Oleh kerana maknanya betul. Hadisnya dhaif. Tapi maknanya betul. Oleh kerana maknanya betul inilah, maka ulama berijma'. Okey. Ulama berijma' bahawasanya air apabila cukup 2 qalah, dia tidak menanggung najis. So dalil kepada teori 2 qalah ialah ijma' para ulama. Okey, bukan hadis Nabi yang dhaif tadi. Tetapi walaupun ijma' para ulama itu asasnya mari mana? Macam mana boleh mari ijma' para ulama? Berasaskan hadis yang dhaif. Itu kena faham. Sebab tu jangan buat main-main dengan hadis dhaif. Okey?
Hadis tu dhaif bukan dengan sebab hakikat hadis tu dhaif, tapi dengan sebab benda lain. Barangkali ada masalah di sudut periwayat, barangkali ada masalah di sudut matan, barangkali ada masalah-masalah dalam konteks yang lain. Okey? So jangan main dengan hadis dhaif. Hadis dhaif boleh jadi asas kepada terbitnya hukum. Seperti tadi. Okey. Habislah cerita setakat tu. Aktafi bihadzal qadri. Kita sambung lain kali insya-Allah untuk syarat yang berikutnya. Kalau ada soalan, boleh nak tanya. Kalau ada. Okey. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Ada tak soalan? Takat ni. Tak ada? Tak ada soalan, tak apa. Kita break di sini dulu. InsyaAllah kita bertemu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Aku li qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.